Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Sekali lagi kita berkesempatan untuk berada dalam majlis ilmu secara online untuk kita meneliti tajuk kepimpinan dan pengurusan kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan kepada syariat Islam. Mari kita teruskan majlis ini dengan membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan teruskan penelitian hadis berkenaan dengan kepimpinan pengurusan umat. Sebenarnya malam ini hadis yang ke-26 dan 27. Baik, sebagai mukadimah, saya ingin mengajak kita melihat ada satu ayat dalam Al-Quran, iaitu ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam untuk turun ke muka bumi, maka Allah Ta'ala bagi tahu bahawa di bumi nanti akan ada bekalan yang secukupnya untuk kita tinggal di bumi, dan ianya untuk satu tempoh masa yang tertentu. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan firman kami, Allah Ta'ala berkata, ihbitu, turun kamu semua, ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu bagi sebahagian musuh. Jadi Allah perintahkan Nabi Adam dan Hawa, pasangan suami isteri, turun ke bumi, dan juga iblis yang merupakan golongan jin yang menjadi musuh kepada golongan Adam dan anak cucunya. Kemudian Allah beritahu, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu di bumi itu mustaqarrun, tempat tinggal, tempat kediaman. Dan di bumi juga mata'un wa mata'un, dan juga bekalan. Di sana ada mata', bekalan, ila hin, ila kepada hin, itu tempoh masa yang tertentu. Maka hidup di atas muka bumi ini Allah ada sediakan bekalan untuk kehidupan. Dan di bumi sementara, bukan selama-lamanya, sampai masa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimatikan dan akan melalui kehidupan akhirat, kehidupan yang berikutnya. Maka di dunia inilah tempat tinggal, di bumi tempat tinggal, dan ada bekalan yang Allah sediakan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan meneliti hadis yang terkaitan dengan bekalan-bekalan yang Allah sediakan di muka bumi ini. Jadi pada malam ini insyaAllah kita akan meneliti hadis yang ke-26 dan 27. Dan kali ini tajuknya adalah air, padang gembala ataupun padang ternak dan api adalah milik seluruh kaum muslim. Maka hadis pada malam ini sebenarnya menyentuh perkara yang kita sebutkan terkait dengan sistem ekonomi, bagaimana nak mengatur, mengurus
bekalan-bekalan yang Allah sediakan waktu hidup di bumi ini. Baik, kita perhatikan hadis yang ke-26. Ini hadis yang ringkas. Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nari wa thamanuhu haramun. Baik. Kata Nabi SAW, kaum muslim itu berserikat dalam 3 perkara, itu air, padang gembalaan dan api, dan menjualnya adalah haram. Al-muslimuna makna orang-orang Islam itu. Syuraka'u makna berkongsi. Berserikat maknanya apa? Berkongsi. Ada bahagian masing-masing. Itu ada, kalau kita kata syirkah, perkongsian. Jadi bersekutu. Kalau bahasa lain kata bersekutu. Jadi maknanya masing-masing ada bahagian. Fi pada thalathin 3. Berkongsi ada bahagian pada 3 perkara ni. Fil ma'i, fi pada al-ma'i, air tu. Mana bila sebut air, semua orang ada bahagian dia. Wal kala'i, dan al-kala'i itu padang ragut. Kalau dalam terjemahan tu dia panggil padang gembalaan. Maknanya gembala binatang. Orang menggembala binatang, maka padang gembala itu padang ternak, padang rumput, yang mana semua orang boleh bawa ternakan dia untuk pergi makan kat situ, ambil bahagian masing-masing kat sana. Wan nari, dan an-nari, api. Jadi api ni bahan bakar. An-nar maksudnya api, jadi guna samalah api tu. Jadi bahan bakarnya, tak kira kayunya, arang batunya, sekarang ni untuk sibuk coal, bahan bakar, batu bara, minyaknya, dan seumpamanya. Dan 3 perkara ni, wathamanuhu, dan harganya, maksudnya harga komoditi tu, barang tu, mana jual beli haramun, haram. Maka ini mengingatkan bahawa ia adalah milik semua orang. Kalau dalam istilah ekonomi Islam, milkiyah am, pemilikan umum. Semua orang berhak mendapat bahagian masing-masing daripada air, padang ragut, dan juga api, bahan bakar. Dan menjualnya untuk orang eksploitasi lah ni, jual lombong dia bagi kepada pemilikan yang dipanggil eksploitasi lah, untuk kepentingan peribadi, tak boleh. Baik, ini hadis riwayat Ibn Majah, hadis yang ke-2463. Baik, hadis yang sama juga yang terkait mengenai isu yang sama. Kata Nabi SAW, Thalathun la yumna'nal ma'u wal kala' wan nar. 3 perkara yang manusia dilarang, tidak dilarang untuk mendapatkan, iaitu air, padang gembalaan dan api. Thalathun, 3. La
tiada, tidak, yumna'na, mereka ni ditegah. Ada 3 perkara tidak mereka ni ditegah. Tidak dilarang untuk mendapatkannya maksudnya. Al-ma, air, wal kala, padang ragut, padang ternak, an-naru, dan api itu. Maka hadis yang membawa maksud sama, ya. Tak ditegah untuk orang nak ambil bahagian masing-masing. Ada bahagian masing-masing itu milik umum, milik orang ramai, milik bersama. Ambillah bahagian masing-masing. Tak boleh ditegah. Dia dapat manfaat daripada harta yang Allah bagi untuk kita kongsi sama. Mari kita tengok sedikit ulasan yang ada dalam kitab ini berkenaan dengan hadis ini. Penjelasan, penjelasan dia. Menurut madhab Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, yang dimaksud dengan air yang menjadi milik bersama dan oleh kerana itu tidak boleh diperjualbelikan dalam hadis di atas adalah air hujan, air sungai dan semisal. Ya. Jadi air yang didapati secara umumnya di sungai, di tasik, mana sumber yang terbuka lah, macam air hujan, bukan air yang berasal dari sumber air milik peribadi seperti sumber milik peladai. Jadi bukan macam kata orang gali perigi kan, gali perigi tu dia buat perigi, dia buat sendiri, korek, maka yang tu milik peribadi. Tapi maksud umumnya itulah air yang dekat sungai, dekat tasik, ya, dekat laut, ya. Padang gembalaan, iaitu padang ternak tadi, adalah tempat terbuka yang tidak menjadi milik seseorang atau tanah luas yang tidak dimanfaatkan sebagai lahan atau tanah pertanian dan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang biasa dimakan oleh haiwan ternak. Jadi itu adalah padang gembala. Padang ternak itu adalah kawasan padang rumput, padang ragut, ya. Dan dia dipanggil apa ni, terbuka. Dan ini sebenarnya kita kalau nak bayangkan macam mana pentingnya padang ragut ni kalau di kawasan padang pasir, kawasan gurun. Bayangkan tu, ya, kalau kafilah-kafilah yang bergerak dari satu tempat ke tempat, selalunya bila kita lalu di padang pasir, kemudian terjumpa oasis, di situlah kita akan dapati ada air, sumber air, dan manusia dan binatang perlukan air. Kemudian ada pula padang ragut. Kalau binatang-binatang ternak ataupun unta ataupun kuda, dia memerlukan makan, ya, padang ragut. Maka padang ragut, padang ternak, terutama padang gembalaan tu milik semua orang. Tak boleh dikontrol oleh individu tertentu. Maka semua orang boleh bawa ternakan dia untuk pergi, ya, meragut, makan tumbuh-tumbuhan atau rumput yang ada di situ. Itu kita kata tak perlu ataupun tidak boleh individu-individu dia monopoli kontrol kat situ. Sebenarnya siapa-siapa saja datang boleh dapatkan
manfaat daripada padang ternak dan juga air tadi. Adapun yang dimaksud dengan api adalah berbagai aneka sumber alam yang biasa digunakan untuk menghasilkan panas dan energi seperti kayu, batu bara, gas alam, minyak bumi. Jadi kira batu bara ni adalah arang batu. Kita panggil arang batu, kalau bahasa Indonesia panggil batu bara. Coal. Arang batu. Jadi termasuklah juga yang dikatakan sumber alam yang boleh menghasilkan panas, itu api, energi, termasuklah petrol, minyak dalam bumi, juga gas. Maka ini juga sebenarnya adalah milik orang ramai. Ini pemilikan umum. Pemilikan umum. Jadi di sinilah kita perlu memahami bahawa kekayaan yang Allah bagi ini perlu diatur, urus, manage oleh pemerintah, oleh para penguasa supaya hasilnya dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Kita kata penduduk dalam negara Islam lah. Tak kira lah Islam atau bukan Islam, maka ini boleh mereka manfaatkan, dan negara kena atur supaya hasil daripada sumber-sumber ini dapat diagihkan kepada masyarakat. Itu sebab dalam Islam bila kita kata sistem ekonomi, fokusnya adalah mengagihkan hasil sumber ni kepada manusia, mengagihkan kekayaan yang Allah bagi ini kepada orang ramai. Baik, seterusnya kita sambung. Bravo tu, B tu. Riwayat-riwayat lain juga menunjukkan bahawa manusia boleh menguasai dan menjual air sepanjang masyarakat tidak berada dalam kondisi kekurangan atau rawan air. Maksudnya ada keterangan-keterangan riwayat yang menerangkan bahawa apabila secara umumnya orang telah pun orang ramai lah keperluan-keperluannya telah dipenuhi, maka kalau individu-individu memproses dan menjual air dalam pelbagai aneka bentuk, kita kata yang diizinkan oleh syarak, maka yang disebutkan air itu boleh juga dijual. Tapi sebenarnya ianya tidak akan menyekat kepentingan masyarakat orang ramai, tak adalah sampai dia monopoli ataupun menghalang orang ramai itu mendapat bahagian masing-masing. Jadi dalam bab ni lah yang kita kata perincian macam mana the management of the resources ni dalam Islam ni perlu kita kaji dan fahami. Bukan tak boleh langsung jual air, tapi dalam keadaan macam mana. Tiga orang salah faham sampai tak boleh jual air mineral, tak boleh jual air minuman. Jadi ini sumber-sumber air yang untuk kepentingan orang ramai. Maka tidak boleh disekat dan dihalang daripada mereka mendapat manfaatnya. Bahkan negara kena mengaturkan supaya air ni dapat disalurkan kepada orang ramai. Baik, seterusnya C. Dari riwayat-riwayat tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahawa segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat, dan jika tidak ada mengakibatkan panik pada masyarakat, perlulah atau wajiblah tersedia dan tidak boleh dikuasai oleh peribadi
atau pihak swasta sehingga merugikan masyarakat umum. Maka itulah ini para fuqaha, ya, ulama Islam bila meneliti hadis-hadis yang begini dan ya iktibarnya ataupun pelajarannya, jadi dia bagi tahu bahawa apa yang diperlukan oleh masyarakat umum. Jadi apa diperlukan oleh orang ramai, dan kalau mereka tak dapat, jadi orang akan panik, huru-hara, kacau bilau, dan ianya perlu tersedia, makna perlu available lah, dan tak boleh dikuasai oleh peribadi, tak boleh dimonopoli oleh individu atau pihak swasta. Maka ini dipanggil pemilikan umum. Kalau dibiarkan individu kontrol, dia akan merugikan orang ramai. Maka untuk kepentingan tersebut, negara bertanggungjawab memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan air, energi yang mereka perlukan. Tenaga lah energi itu. Serta menyediakan berbagai keperluan umum lainnya yang diperlukan. Jadi dalam aspek ini dia panggil ditarik satu kesimpulan ataupun dirumuskan apa yang diperlukan oleh masyarakat, maka negara kena sediakan. Jadi termasuklah sumber-sumber tadi, orang perlukan air, orang perlukan padang ragut untuk keperluan orang ramai, orang perlukan api. Maka begitulah. Ada juga perkara-perkara lain yang sebenarnya perlu disediakan oleh negara untuk umat, untuk rakyat. Kalau tidak akan menimbulkan kekacauan, huru-hara. Itu yang kita lihat bahawa macam jalan raya. Ini perlu sebab apa orang nak ke sana sini untuk pelbagai tujuan, maka perlu diadakan jalan raya. Kalau dulu mungkin orang menggunakan jalan laut, jalan sungai, tapi bila dengan kemudahan teknologi ataupun dibina jalan raya. Dan hari ini bukan jalan raya, highway. Kenapa? Kerana untuk pergerakan baik individunya, baik untuk membawa barangan dan pelbagai, maka jalan raya ni kena disediakan oleh pemerintah. Itu milik orang ramai. Begitu juga banyak perkara-perkara lain yang sebenarnya perlu disediakan oleh pemerintah. Contohnya untuk aspek kesihatan. Hospital-hospital perlu disediakan untuk menyediakan rawatan-rawatan kesihatan. Jadi apa-apa yang diperlukan oleh orang ramai kena disediakan oleh pemerintah. Dan masing-masing perlu untuk mendapatkannya, termasuklah pendidikan juga, maknanya institusi pengajian baik daripada peringkat rendah maupun peringkat menengah dan juga tinggi ke universiti, maka kena disediakan. Kenapa? Kerana ini keperluan umum yang diperlukan oleh umat. Oleh kerana itu, negara tidak boleh mengadopsi atau mengambil model privatasi liberal, privatization lah, di mana berbagai komoditi yang sangat diperlukan masyarakat dijual kepada perusahaan-perusahaan swasta, sehingga masyarakat tak bisa ataupun tak berupaya tengok atas tu, mendapatkan komoditi-komoditi tersebut kecuali dengan jalan membeli. Kondisi atau keadaan seperti ini hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang timpang serta golongan masyarakat yang memiliki kekayaan menjadi satu-satunya golongan yang mampu mengakses berbagai layanan pokok. Jadi maksudnya pemilikan umum, apa yang diperlukan oleh orang ramai tadi, tak boleh dibagi kepada individu atau syarikat
yang akan eksploitasi. Lepas tu jual pula kepada rakyat, jual kepada orang ramai. Contohnya tu kita kata hasil-hasil minyak, hasil-hasil yang Allah beri kepada orang ramai ni bukan minyak aja. Tu yang kita kata galian-galian daripada perut bumi yang banyak. Pernah mungkin tak disebutkan dalam hadis ni ataupun dalam perbincangan ni, Rasulullah SAW pernah satu ketika ketika membahagikan tanah kepada para sahabat, maka ada satu insiden tu Rasulullah telah beri kepada seorang sahabat ni tanah yang di dalamnya mengandungi garam yang banyak. Jadi garam bukit lah kalau kita gunakan bahasa kita ini, sebab dekat Madinah mana ada laut, tak ada laut. Jadi garam yang ada di tanah tu menjadi garam bukit. Lot tanah tu mula-mula Rasulullah bagi pada ada seorang sahabat. Apabila sahabat lain sedar perkara tu, mereka bagi tahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa tanah yang Rasul bagi itu, lot tanah tu mengandungi garam yang yang ianya banyak macam air mengalir. Maka ketika Rasul mendengar input tadi ataupun maklumat tadi, maka Rasulullah kata pada sahabat yang dia bagi tanah tu, dia kata, wah, pulangkan balik tanah tu. Mana tak boleh diberikan pemilikan kepada individu. Dia kata tarik balik, kamu ambil lot tanah lain. Rasul serahkan tanah lain yang tidak mengandungi garam yang banyak tadi. Ini juga merupakan satu pengajaran, petunjuk, pedoman kepada kita semua bahawa apabila perkara tu, garam tu diperlukan oleh orang ramai, maka bukan air, bukan padang ternak dan api saja, bahkan sumber alam yang sifatnya begitu tak boleh diberi kepada individu sehingga orang tu dia boleh nanti monopoli jual pula kepada orang ramai. Jadi bila macam tu, kalau dibiarkan begitu, maka masyarakat, mana orang ramai tak dapat komoditi itu yang sepatutnya bahagian masing-masing yang ada di situ boleh diambil. Maka Rasul ubah supaya tak diserahkan kepada individu, ditarik balik. Kenapa? Kerana itu milik orang ramai dan state ataupun negara, para penguasa, mereka perlu manage, perlu atur urus supaya hasil daripada komoditi itu atau hasil daripada garam tadi ataupun garam tu sendiri diperlukan, maka ianya diagih-agihkan kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini itulah yang dipanggil tidak boleh serah kepada private company, individu ataupun kelompok orang, supaya nanti orang tu boleh monopoli jual pula balik kepada masyarakat, jual balik kepada orang ramai. Tak boleh. Negara yang kena atur urus supaya supaya pemilikan orang ramai ini, milik orang ramai ini dapat diagihkan kepada mereka. Tuan-tuan yang jemaah sekalian, saya bila baca bab ni teringat dalam kitab studi pemikiran Islam, sebenarnya ada bab yang menceritakan ini yang kongsikan sikit mengenai pandangan Islam terhadap harta. Pemilikan harta dalam Islam pada prinsipnya adalah di tangan Allah. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atuhum min malillahi alladhi atakum.
berikan olehmu dari harta milik Allah yang telah dia berikan kepadamu. Ini adalah ayat daripada surah An-Nur, ya, ayat daripada ayat yang ketiga-tiga. Dia wa'atuhum, datangkan oleh kamu kepada mereka min malillah, daripada harta Allah, alladhi atakum, yang telah ia datangkan kepada kamu. Jadi Allah beri harta kepada ya, kita manusia, maka perkara itu kena dimanagekan. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada manusia hak untuk menguasai, kontrol, memperbanyak, menambah lagi, serta memiliki harta. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Allah beritahu, dan nafkahkanlah sebahagian dari apa-apa yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi anfiqu, dan nafkahkan oleh kamu, mimma, daripada apa yang ja'alakum, telah ia jadikan kepada kamu ni, mustakhlafina, orang-orang yang menguasai, kontrol fihi, padanya. Jadi harta yang milik Allah, Allah jadikan kamu orang yang menguasai harta tersebut. Ini dia bagi asas bagaimana pemilikan ni mula, ya, kita fahami, ya, kita tahu bahawa Allah Ta'ala beri kepada manusia bidang kuasa untuk menguasainya. Jadi ayat lain Allah menerangkan, ya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan dia memperbanyakkan harta dan anak-anak kepada kamu. Jadi Allah tambahkan kepada kamu tu dengan harta-harta dan anak-anak. Jadi mana boleh, ya, harta tu bertambah, bahkan anak-anak pun boleh bertambah. Jadi ayat-ayat ni dibawa sebagai nas bahawa boleh memiliki harta dan kemudian boleh membanyakkan harta, ya, harta tu boleh berpindah daripada, ya, pemilikan satu orang kepada satu orang lain. Jadi bila menyatakan ataupun membincangkan asas-asas sistem ekonomi Islam ni, jadi diterangkan bahawa asas-asas sistem ekonomi Islam ada 3, iaitu pemilikan, ya, jadi pemilikan al-milkiyah, ya, kemudian pengelolaan kepemilikan, ya, tasarruf fil al-milkiyah, dan seterusnya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi mengagihkan kekayaan tu, ya, kepada masyarakat. Jadi dalam bab ni lah kita nak kena mengkaji bagaimana ekonomi Islam, bagaimana syariat Islam telah menetapkan bahawa begini cara pengurusan, ya, ekonomi. Jadi dalam hal pemilikan, maka diterangkan di sini, ya, kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan dari sesuatu jasa mana khidmat, ya, atau barang. Adapun definisi pemilikan menurut syarak adalah izin dari asy-syari', izin dari pembuat hukum, itu Allah Ta'ala, untuk memanfaatkan sesuatu ain. Jadi Allah Ta'ala mengizinkan supaya apa? Benda tu dapat kita ain dan manfaatnya, ya. Asy-syari' di sini adalah Allah SWT, adapun al-ain adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sedangkan izin adalah hukum syarak. Jadi itu kita kena faham dari sudut pemilikan harta benda, asalnya semua milik Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberikan izin supaya apa? Supaya kita boleh dapat manfaat daripada benda itu. Jadi ain dan manfaat. Ain tu mana benda tu, zat tu, dan manfaat tu boleh digunakan untuk pelbagai, ya. Kemudian jenis-jenis pemilikan tu ada 3, pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara.
Sebab dalam Islam telah meletakkan pemilikan itu kepada tiga kategori. Pemilikan individu, al-milkiyah, al-fardiyah. Ya, pemilikan individu. Jadi di sini ringkasnya bahawa Allah Ta'ala mengizinkan kepada individu, maknanya seseorang, untuk mendapatkan manfaat sesuatu barang, sesuatu benda. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, ini ada huraian dia. Ya. Pemilikan individu tu, bagaimana pemilikan individu tu berlaku, contohnya bekerja dalam perdagangan, industri pertanian, warisan, keperluan kepada harta, ya, untuk survival lah. Ya. Kemudian pemberian harta oleh negara kepada rakyatnya, ya. Harta yang diperoleh oleh individu, ya, seperti dapat hadiah, sedekah, ataupun orang bagi hibah, ya. Jadi itu kita kata ini just sebagai pengenalan ataupun penjelasan umum saja. Kedua, pemilikan umum, al-mikah al-ammah. Ini yang disebut tadi. Pemilikan umum adalah izin dari asy-syari', izin daripada Allah Ta'ala kepada jamaah, masyarakat, untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Ini yang dipanggil milkiyah ammah. Ya. Maknanya memiliki, ya, bersama-sama dan dapat manfaat dengannya. Pemilikan umum ini terbagi kepada tiga. Ya. Segala sesuatu yang menjadi keperluan vital bagi masyarakat. Ini yang dikatakan kategori, dikatakan sesuatu yang masyarakat memerlukannya, sangat memerlukannya bagi kehidupan, ya, dan akan menyebabkan persingketaan ataupun panik, bertelagah tatkala perkara itu tak ada, seperti air, panah rabut, api. Ada hadis riwayat lain, ya, ada hadis ada hadis riwayat yang berbeza sikit. Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu syuraka'un fi thalathin, al-ma'u wal-kala' wan-nar." Manusia itu dia berkongsi dalam tiga, air, padang rabut, dan juga api, macam yang kita bincang tadi. Jadi yang juga termasuk dalam pemikiran umum ini adalah setiap peralatan yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, ya, seperti alat mengepam air yang diperlukan oleh masyarakat atau memproses air, berserta pipe-pipe yang digunakan untuk menyulingnya, menyalurkannya, juga peralatan yang digunakan untuk pembangkit listrik, mana untuk menghasilkan tenaga elektrik yang memanfaatkan air milik umum, ya, tiang-tiang, kabel-kabel, stesen distribusi. Jadi ini contoh, ini milik orang ramai ni sebab apa? Hasil apa keperluan apa, air, elektrik ni tenaga api tadi lah, ya. Segala sesuatu yang secara alami mencegah untuk dimanfaatkan oleh dimanfaatkan hanya oleh individu secara perseorangan. Jadi sesuatu yang nature dia tu tak boleh dilarang dimiliki oleh individu saja. Seperti apa? Jalan, sungai, laut, danau, masjid, sekolah, lapangan umum, ya, padang lah. Ya. Jadi perkara yang memang nature dia tak boleh individu kontrol. Mana ini semua orang perlu. Itu yang dia panggil jadi milik umum. Ada hadis Rasulullah SAW menerangkan, la hamiya illa lillah wa rasulih. Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Makna hadis ini adalah tidak ada hak bagi seorang pun untuk memagar, membuat batasan segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Jadi tak boleh blok, halang orang dapatkan manfaat daripada perkara atau benda tu.
Okey, C, kategori C yang dia panggil barang tambang ni, mana barang lombong. Dia panggil pasir lombong, lombong-lombong yang depositnya tak terbatas, mana banyak. Jadi lombong makna galian-galian yang berjumlah banyak yang depositnya tidak terbatas. Maknanya itu dia panggil apa? Contohnya tembaganya, bijihnya, petrolnya. Ini barang tambang. Kerana galian-galian daripada lombong. Ini bahasa Indonesia lah barang tambang. Adapun jika jumlahnya sedikit dan terbatas, maka dapat saja menjadi pemilikan individu. Individu boleh saja memilikinya. Jadi barang tambang ataupun galian lombong yang depositnya banyak, contohnya emas, perak, minyak bumi, fosfat dan sebagainya. Jadi itu yang saya kata tadi, ini ada hadis. Abiyad al-Hamal al-Mazini bahawa Abiyad telah meminta kepada Rasul untuk mengelola tambang garam. Lalu lombong garam ni. Lalu Rasulullah SAW memberikannya. Setelah dia pergi, ada seorang yang berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir." Rasul kemudian mengatakan, "Tariklah kembali tambang tersebut darinya." Inilah yang saya sebutkan tadi ya, ini yang dipanggil ada riwayatnya. Rasulullah SAW bersikap demikian kerana sesungguhnya garam adalah barang tambang. Ini dia panggil apa? Barang yang macam boleh dilombong. Seperti air mengalir yang tidak terbatas deposit, banyaknya. Jadi kalau benda yang sikit-sikit, okey boleh lah. Tapi kalau dah banyak, semua orang memerlukan, maka tak boleh diserahkan kepada individu. Itu milik orang ramai. Last sekali, saya sentuh sikit. Pemilikan negara, al-mikyah ad-daulah, iaitu pemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan kepada khalifah sebagai kepala negara. Jenis-jenis harta tersebut seperti ghanimah, harta rampasan perang, jizyah, makna kutipan ya, daripada orang kafir, zimmi, kharaj, pajak. Ini istilah-istilah yang kita kena belajar secara khusus dalam ekonomi Islam. Harta orang-orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris. Jadi panti-panti wisma-wisma, mana ni bangunan-bangunan bagi pemerintah bila yang dibuka oleh negara dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara. Ini milik negara lah contohnya. Jadi itulah sedikit kita kata pendedahan bagaimana pemilikan. Jadi bila cerita ekonomi Islam ni panjang lah. Itu tadi dia pemilikan ni bagaimana pengelolaan kepemilikan tadi. Jadi macam mana harta dalam Islam ni boleh dikembangkan atau ditambah. Jadi macam mana caranya, contohnya pengembangan harta melalui perdagangan. Jadi ini panjang kisahnya pengelolaan. Jadi saya bagi jemaah yang berminat untuk mendapatkan salinan soft copy study dasar pemikiran Islam ini, boleh nanti hubungi saya. Boleh WhatsApp, katakan Ustaz minta saya soft copy. Sebenarnya dia punya hard copy ada macam ni. Studi pemikiran apa ini dia punya ni. Tapi ada soft copy saya ambil daripada academia.edu tak silap. Baik, kembali kepada inilah, kembali kepada slide kita. Tadi bukan mukadimah, dah ni penutup pula dah. Jadi itulah sebagai penutup, apa yang Allah syariatkan kepada kita, mana apa yang Allah telah tetapkan peraturan-peraturannya dalam mengatur urusan umat termasuk bidang ekonomi adalah perkara yang perlu kita terima dan kita laksana dalam kehidupan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka tidak, jangan derhaka demi Tuhan kau, ya. Tiada mereka beriman sehinggalah mereka berhukumkan kepada engkau, wahai Muhammad, pada apa yang telah berselisih ya di antara mereka. Summa, kemudian la yajidu, tiada mereka dapati fi anfusihim, pada diri mereka itu harajan, rasa sempit, jengkel, mimma qadaita, daripada apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah diri dengan penyerahan diri yang total bersungguh. Maka begitulah bagi kita dalam aspek ekonomi Islam, sebagaimana yang kita bincangkan tadi, kita baca dalam hadis tadi. Maka bila dah ditetapkan oleh syariat, telah Allah tetapkan hukumnya begitu dan begini, maka kita ambil sikap sami'na wa ata'na. Begitulah dalam bab yang kita bincang tadi. Sebenarnya hadis ni adalah hadis yang mengingatkan bahawa ada pemilikan umum, milkiah ammah, pemilikan orang ramai yang perlu kita fahami, yang perlu diatur uruskan oleh negara. Itu sebab kalau kita mengkaji, meneliti sistem ekonomi Islam ni, dunia ataupun bumi umat Islam kita, Allah bagi kaya raya. Ya. Kalau di Nusantara Melayu ni saja, kita tahulah bagaimana kita dikelilingi oleh laut, hasil laut macam-macam. Kalau dulu orang ingat hasil laut ni ikan saja, tapi apabila eksplorasi minyak berlaku, maka rupanya di pelantar Nusantara Melayu ni ada banyak minyak. Itu sebab antara yang awal-awal kita tahu dulu dekat Brunei, ada telaga minyak. Jadi istilah telaga minyak, pergi minyak ni adalah kenapa? Kerana disedut, dikeruk minyak daripada perut bumi. Bukan minyak saja, ada gas. Itu kita oil and gas. Dan kemudian bukan hanya di laut saja, bahkan di gunung-gunung. Ada gunung emas di Nusantara Melayu ni. Kalau di Indonesia tu di Freeport. Kalau tuan-tuan puan-puan jemaah buka internet, type Freeport. Dekat situ tu, dekat bahagian Papua tu sebenarnya ada gunung emas. Dan di situ juga bukan emas je, ada tembaganya. Maka itu milik umat Islam. Tapi kerana dah dipecah perintah, bukan dipecah-pecah kecilkan wilayah kaum muslimin ini, maka walaupun di Indonesia, tapi sebenarnya milik umat Islam itu. Yang sedihnya adalah apa? Gunung emas itu dikontrol, dikuasai oleh syarikat daripada Amerika. Mereka hangkut emas daripada bumi kaum muslimin. Bukan minyak saja yang diangkut, emas pun diangkut. Dan saya mendapat perkongsian maklumat, ada 3 gunung emas. Nombor 1, nombor 2 dah kena keruk, tinggal lagi 1. Dan mereka minta extension supaya apa? Diperpanjangkan dia punya monopoli untuk angkut emas. Jadi kita kata apa sudah jadi kepada dunia kaum muslimin ini, sampai begitu sekali dibiarkan. Dan begitu juga kita tahu bahan-bahan di hutan tu bukan kayu api je, balak. Airnya kita tahu sumber air yang mewah di Nusantara Melayu ni. Maka sebenarnya itu semua adalah pemilikan umum yang perlu diatur urus oleh negara dan dikembalikan hasilnya kepada umat. Maka di akhirat besok sudah pasti Allah akan tanya bagaimana pengurusan umat Islam ini. Apakah diurus dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, dengan sistem yang Allah telah tetapkan, ataupun
di sebaliknya. Maka semua pihak akan disoal, ditanya. Ya? Kerana kalau para penguasa buat tak betul, macam mana pula rakyat? Apakah membiarkan sahaja? Sebenarnya kita kena membetulkan apa yang tak betul dan kita kena mengingatkan kepada orang-orang yang ada kuasa. Dan kalau kita yang tak ada kuasa ni, maka kita kena juga membuat kajian penelitian bagaimana untuk kebenaran ni disampaikan kepada orang yang berkuasa supaya diterapkan syariat Islam ini. Ya. Dan tak boleh kita duduk diam. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Orang yang di kalangan kamu melihat kemungkaran, perkara yang tak betul, kemaksiatan, hendaklah dia ubah perkara itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Dan jika dia tak upaya membetulkan kerana dia tidak ada bidang kuasa, fa bilisani, maka dengan lisannya dia kena mengingatkan, menegur, membetulkan perkara itu. Mengingatkan orang-orang yang ada bidang kuasa yang bertanggungjawab. Maka menjadi kewajipan kita untuk apa? Menegur, mengingatkan. Fa illam yastati', kalau juga dia tak upaya nak menegur, ya, menyampaikan peringatan kepada pihak-pihak yang tertentu, ini kerana masalah lemah iman, ya. Maka fa biqalbi, maka dengan qulubnya. Makna dengan qulub, jantung kalbu ni mana akal fikiran, hati nurani, dia mestilah memahami, mengkaji, memikirkan masalah ini, dan dia tak boleh setuju kepada kekufuran, kemaksiatan yang berlaku dalam skala apa pun, baik skala besar-besaran maupun kecil-kecilan. Dengan maksiat kekufuran tak boleh setuju. Dan itu adalah wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kalau yang itu pun tak ada, apatah lagi kalau dia menaja nak mengekalkan maksiat kekufuran, mempertahankannya. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Tiada lepas daripada itu iman walaupun sebesar biji sawi, kata Nabi SAW. Maka kita tak mahu jadi golongan yang begitu. Ya. Jadi jemaah yang sekalian, untuk perkongsian malam ni sampai di sini saja. Maaf lewat sedikit. Jadi itulah, ya, apa yang sempat, ya, moga-moga dianya, ya, bermanfaat untuk kita. Dan ini juga mengajak kita supaya apa, berusaha untuk mengkaji dengan lebih mendalam. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak mengkaji dengan lebih mendalam, maka kita akan cicirlah dalam kejahilan. Baik, sebagai penutup, mari kita baca doa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.